Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Tuan Zul dan semua. Nama saya Siti Nurul Zanaria binti Muhammad Dahari, nombor matrik 266988, dan sahabat saya Muhammad Fakrul Ziman, iaitu nombor matrik 266595. Ingin membentangkan tajuk berkenaan cukai, barangan dan perkhidmatan GST di Singapura. Ini berkaitan dengan subjek kami, dasar analisis fiskal. Okey. Bagi pengenalan cukai. Okey, cukai ialah satu bayaran yang wajib. Ia merupakan sumber pendapatan utama kebanyakan negara dan hasil kutipan cukai digunakan oleh kerajaan untuk mengurus, mentadbir dan membangunkan negara. Selain itu, cukai yang akan dibincangkan ini adalah cukai barangan dan perkhidmatan atau dikenali juga sebagai GST di negara Singapura. Okey. Definisi bagi cukai barangan dan perkhidmatan GST. GST juga dikenali sebagai Value Added Taxes, VAT, atau cukai nilai tambah. Okey. Ia dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan di semua peringkat perniagaan daripada pembekal sehingga peringkat runcit pengagihan. Cukai GST juga ialah cukai menyeluruh yang dikenakan ke atas pengimportan barang. Okey, tujuan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Tujuannya ialah menyeimbangkan skop asas cukai kepada segenap golongan masyarakat mengikut corak penggunaan mereka. Selain itu, langkah penyusunan semula bagi cukai yang lebih besar, menggalakkan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi domestik, sistem percukaian yang lebih komprehensif, efektif, telus dan mesra perniagaan. Okey, bagi klasifikasi cukai barangan dan perkhidmatan GST, ia ialah untuk mengenepasti beban cukai yang lebih sama rata di kalangan penduduk, mengadakan persidangan parlimen bagi mengumumkan pelaksanaan GST, memperkenalkan tentang GST kepada pengguna di Singapura melalui beberapa seminar. Selain itu, ia mengurangkan kadar cukai korporat dan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 3% untuk permulaan, dan selain itu membuat draft cadangan penambahbaikan terakhir. Okey, kadar cukai barangan dan perkhidmatan GST juga pada tahun pertama pelaksanaan adalah 3%, sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun yang pertama. Pada tahun 2002, Jawatan Kuasa Semakan Ekonomi mengkaji semula dasar cukai Singapura dan mencadangkan bahawa reformasi cukai lanjutan adalah perlu. Pada masa kini, kadar cukai yang dikenakan adalah sebanyak 7%. Okey, ini ialah jadual peningkatan peratusan GST di Singapura. Okey, dilihat di sini pada tahun 1994 sehingga tahun 2002, sebanyak 3% bagi kadar peratus GST, manakala pada tahun 2003 terdapat 4% dan pada tahun 2004 sehingga 2007 terdapat sebanyak 5% peningkatan, dan pada tahun 2007 sehingga sekarang terdapat 7%. Jadi saya pas pada kawan saya untuk sambungan kepada cukai perkhidmatan dan barangan GST. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Zul. Nama saya Muhammad Fakrul Ziman bin Alias, nombor matrik 266595. Okey, terusnya prinsip cukai
barangan dan perkhidmatan GST. Ia memperkenalkan offset package atau package bantuan kepada rakyat yang berpendapatan rendah lah. Okey. Lepas tu mengurangkan kadar cukai secara langsung selain daripada beberapa package lah. Lepas tu skim voucher GST akan ditingkatkan bagi membantu mengimbangi kos cukai untuk rakyat berpendapatan rendah. Okey, antara package lain yang dapat mengimbanginya, contoh seperti nombor 1, CPF top up, iaitu pelajar yang berpendidikan pengajian tinggi. Lepas tu nombor 2, pembayaran tunai, kredit GST, pertumbuhan dividen dan rumah warga emas lah. Nombor 3, MediSave top up untuk warga tua Singapura. Nombor 4, rebate pada utility dan perkhidmatan perumahan. Seterusnya. Okey. Kesan cukai barang dan perkhidmatan GST. Kita boleh tengok dari kesan positif dan kesan negatifnya lah. Antara kesan positif, menjana pendapatan cukai yang stabil dan cukai yang cekap lah. Nombor 2, mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Nombor 3, membolehkan lebih banyak projek pembangunan dapat dilaksanakan. Okey, antara kesan negatifnya pula, nombor 1, lebih banyak perbelanjaan yang dilakukan, lagi bertambah cukai dikenakan. Nombor 2, peningkatan harga barang-barang lah. Nombor 3, peningkatan kadar hutang dalam kalangan pengguna. Kesimpulannya, kerajaan seharusnya mengambil kira kesan yang diperolehi oleh rakyat dan negara sama ada dari segi baik dan buruknya. Kerajaan juga perlu menjaga kepentingan golongan yang berpendapatan rendah agar tidak terbeban oleh pelaksanaan GST ini. Okey, itu saja pembentangan dari kumpulan saya. Terima kasih.